Assalamualaikum murid-murid. Nama Cikgu Arman. Cikgu akan mengajar kamu tentang tajuk mikroorganisma untuk hari ini. Jadi dalam tajuk mikroorganisma ini ada beberapa benda yang kamu akan belajar, iaitu yang pertama tentang maksud mikroorganisma, yang kedua tentang jenis-jenis mikroorganisma, yang ketiga mikroorganisma sebagai benda hidup, yang keempat kesan buruk mikroorganisma, yang kelima kegunaan mikroorganisma, yang keenam langkah pencegahan penyakit berjangkit, dan yang ketujuh amalan harian yang sihat. Baik, kita masuk pada tajuk yang pertama, iaitu maksud mikroorganisma. Mikro bermaksud sangat halus dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Mikroorganisma pula bermaksud hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Apa dia hidupan seni? Hidupan seninya ialah hidupan yang sangat halus. Apa pula maksud yang mengatakan tidak dapat dilihat oleh mata kasar? Maksudnya di sini ialah kita tidak dapat melihat mikroorganisma tanpa bantuan alatan. Jadi, untuk melihat benda-benda yang sangat halus seperti mikroorganisma ni, kita perlu menggunakan bantuan alatan. Ini apa alatan yang kita gunakan? Untuk melihat mikroorganisma, kita memerlukan alatan yang dinamakan mikroskop. Okey, mikroskop. Cikgu akan tunjukkan jenis-jenis mikroskop seterusnya ya. Baik, mikroskop ada banyak jenis. Antaranya ini 3 gambar. Semua mikroskop ni ada dalam makmal sains yang jadi yang pertama ni mikroskop yang menggunakan cahaya matahari. Yang kedua, mikroskop ni menggunakan cahaya daripada mentol lampu. Dan yang ketiga pula, mikroskop yang lebih canggih, dia menggunakan skrin, paparan skrin. Jadi tak perlulah kamu lihat dengan telik melalui lubang tu. Just lihat pada skrin saja dah boleh nampak mikroorganisma. Baik, ini 3 jenis mikroskop yang biasa digunakan lah. Okey, teruskan. Seterusnya ialah dengan jenis-jenis mikroorganisma. Mikroorganisma ada 5 jenis, iaitu yang pertama fungi, yang kedua bakteria, yang ketiga virus, yang keempat alga, dan yang kelima protozoa. Kita tengok macam mana bentuk fungi. Baik, untuk slide yang pertama ni, yang seterusnya ni fungi. Fungi ada 3 jenis, iaitu mukor, yeast dan juga penicillium. Ini ialah bentuk mukor yang biasanya terdapat pada roti yang sudah rosak. Ini ialah yeast. Yeast pula digunakan untuk pembuatan makanan. Dan yang terakhir ni penicillium. Penicillium ialah fungi yang digunakan untuk dijadikan ubat-ubatan. Seterusnya bakteria. Bakteria ni dia ada baik dan jahat. Baik, contoh kat sini bakteria salmonella. Bakteria salmonella ni bentuknya begini. Dan bakteria ni adalah bakteria yang bahaya yang boleh menyebabkan penyakit cirit-birit. Kemudian ada Streptococcus, ada Escherichia coli ataupun E. coli, dan ada Bacillus. Bacillus ni, kalau tadi salmonella jahat, Bacillus ni bakteria yang baik yang biasa terdapat pada minuman-minuman yang kamu minum, seperti Vitagen, seperti Yakult dan sebagainya. Kita teruskan. Ini pula ialah mikroorganisma yang dinamakan sebagai virus, iaitu virus HIV, immunodefensive virus, yang boleh menyebabkan penyakit AIDS. Manakala virus yang kedua ialah virus influenza yang akan menyebabkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pernafasan, seperti selsema burung, selsema babi dan sebagainya. Okey, teruskan. Yang seterusnya, mikroorganisma ialah alga. Alga ni ialah tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan ada 2 alga yang biasa dijumpai, iaitu alga yang bernama phytoplankton yang berbentuk seperti ini, dan alga yang bernama Spirogyra yang berbentuk seperti ini. Okey, seterusnya yang terakhir ialah protozoa. Protozoa ada beberapa jenis juga.
Yang biasa dilihat ialah protozoa yang dinamakan Paramecium. Paramecium ni bentuknya seperti inilah, seperti seakan-akan selipar Jepun. Dan juga protozoa yang dinamakan ameba. Ameba ni bentuknya seperti ini. Baik. Jadi antara kelima-lima jenis mikroorganisma ni, mikroorganisma yang bernama protozoa ni adalah mikroorganisma yang ukurannya paling besar. Manakala mikroorganisma yang bernama virus ialah mikroorganisma yang ukurannya ataupun saiznya paling halus. Baik. Kita teruskan. Mikroorganisma adalah sejenis benda hidup. Jadi apa yang menyebabkan kita kata mikroorganisma ialah sejenis benda hidup? Mikroorganisma ialah benda hidup sebab yang pertama, mikroorganisma hidup. Untuk hidup dia memerlukan air. Yang kedua, untuk hidup mikroorganisma memerlukan udara. Okey, jadi lebih kurang sama seperti manusia. Manusia kalau tiada air dan tiada udara, manusia dah tak boleh hidup. Kemudian tambahan untuk itu, mikroorganisma memerlukan suhu yang sesuai. Suhu yang terlalu tinggi ataupun terlalu panas dan terlalu rendah iaitu terlalu sejuk adalah tidak sesuai untuk mikroorganisma hidup. Mikroorganisma memerlukan nutrien. Kalau manusia, kalau tumbuhan, dia memerlukan makanan. Tapi untuk mikroorganisma, mereka memerlukan nutrien. Bentuk makanan juga, tetapi bentuk makanan yang lebih halus, tidak seperti kita makan nasi dan sebagainya. Tapi untuk mikroorganisma, dia mengambil zat-zat nutrien daripada nasi untuk hidup. Dia tak makan nasi itu, tapi dia gunakan nutrien yang ada dalam nasi. Dan yang terakhir sekali, untuk mikroorganisma hidup, dia memerlukan tahap keasidan yang sesuai. Pada tahun 5, rasanya kamu dah belajar tajuk asid dan alkali. Jadi, kamu tahulah kalau asid, dia rasanya masam. Kalau alkali, rasanya pahit. Jadi, mikroorganisma tak boleh hidup dalam larutan yang masam, dalam makanan yang terlalu masam, asid yang tinggi. Tak boleh hidup juga dalam alkali, sebab dalam alkali yang pahit tak sesuai untuk mikroorganisma. Okey, kemudian yang seterusnya cikgu nak beri tugasan untuk kamu. Apa yang kamu kena buat hari ini ialah kamu perlu buat buku skrap yang mengandungi di dalamnya maksud mikroorganisma, jenis-jenis mikroorganisma dan sifat mikroorganisma sebagai benda hidup seperti mana yang cikgu dah terangkan tadi. Okey, buku skrap kamu boleh buat dalam pelbagai bentuk. Tak kisah bentuk macam mana sekalipun, mengikut kreativiti kamu. Okey, sekian itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.